Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada pensyarah DUA 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam Ustazah Rahimah binti Halim dan juga Ustaz Muhammad Zan bin Sailan. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan berkaitan dengan tajuk yang ditugaskan iaitu keberkesanan program reality television sebagai medium dakwah di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Afandi F2069 selaku pembentang pertama akan memulakan pembentangan ini dari segi pendahuluan. Televisyen telah menjadi salah satu medium untuk mendidik masyarakat. Medium pendidikan informal ini menggunakan pengisian dan bahasa sebagai asas komunikasi. Program yang disiarkan meliputi pelbagai jenis maklumat pendidikan seperti budaya, ekonomi, hiburan dan berita. Budaya yang popular di kaca televisyen menjadi ikutan generasi muda melalui pelbagai jenis pendekatan. Hal ini sedemikian kerana penonton yang merasakan budaya yang dipaparkan di televisyen sebagai budaya sebenar di alam realiti bergantung kepada kekerapan mereka menonton televisyen. Oleh itu, saluran dan program realiti TV dakwah diwujudkan untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat di zaman moden ini. Selain itu juga, program televisyen berbentuk realiti dakwah menyediakan pengetahuan Islam daripada sumber-sumber seperti Al-Quran dan Hadis, para ilmuwan Islam, sirah nabawiyah, tamadun Islam dan gaya hidup melalui medium hiburan dan komersial. Dengan tercetusnya saluran TV di Malaysia yang berasaskan Islam, kebolehan meningkatkan lagi program siaran keagamaan adalah tinggi. Contoh-contoh program reality TV yang berunsurkan dakwah seperti program Imam Muda, Solehah, Ustazah Pilihan, Tanyalah Ustazah, Akademik Nasyid, Da'i Millennial, Korijenia, Pencetus Ummah, Akademi Al-Quran, Halaqah dan jenis lain-lain program dakwah. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi pembentangan ini berkaitan dengan jenis-jenis dakwah. Dari segi maksud dakwah, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Jenis-jenis dakwah terdiri daripada 6 iaitu dakwah fardiah, dakwah ammah, dakwah bil lisan, dakwah bil tadwin, dakwah bil hal dan dakwah bil hikmah. Jenis-jenis dakwah. Yang pertama adalah dakwah fardiah iaitu dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Contohnya menasihati teman sekerja atau teguran. Yang seterusnya adalah dakwah ammah iaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan kepada orang ramai. Contohnya pidato. Dakwah ini ada yang dilakukan oleh perseorangan dan ada yang dilakukan oleh organisasi tertentu dalam soal-soal dakwah. Seterusnya, dakwah bil lisan adalah penyampaian pesan atau informasi melalui lisan iaitu ceramah atau komunikasi yang dilakukan secara langsung iaitu melalui pendekatan one to one. Dakwah ini menjadi efektif apabila disampaikan berkaitan dengan hari ibadah seperti khutbah Jumaat atau khutbah hari raya. Seterusnya, dakwah bil tadwin iaitu dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, Quran dan tulisan-tulisan yang mengandungi pesan dakwah sangat penting dan efektif. Seterusnya, dakwah bil hal iaitu mendepankan perbuatan nyata. Sebagai contoh, dakwah melalui tingkah laku serta contoh teladan yang baik. Dan akhir sekali adalah dakwah bil hikmah, merupakan berdakwah dengan cara arif bijaksana seperti melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga yang didakwahi mampu melaksanakan dakwah atas kemahuannya sendiri dan tidak merasakan ada paksaan. Sekian itu sahaja daripada saya Nur Aisyah Afandi F2069 dan kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Aisyah binti Muhammad Afrizal, nombor matrik 17 DIB 18F2003. Selaku pembentang yang seterusnya akan menerangkan tentang etika berdakwah dalam reality TV. Sebelum saya menghuraikan satu persatu apakah etika berdakwah dalam reality TV, dapat saya simpulkan bahawa etika pada dasarnya adalah satu cabang ilmu falsafah yang membuat penyelidikan tentang moral dan juga tingkah laku manusia dari segi tindakan baik maupun buruk yang seharusnya diketahui dan sepatutnya diamalkan dalam kehidupan selama ada dari sudut individu, masyarakat dan juga negara. Dakwah Al-Quran dan juga hadis telah diterangkan tentang etika berdakwah ini, bagaimana etika dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dalam mereka menyampaikan dakwah kepada umat manusia pada ketika itu. Antara etika dakwah yang dapat saya terangkan ialah qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan lainan dan juga qaulan maisura.
Qalan sadida ini merupakan perkataan lurus di mana ianya tidak terbelit-belit. Katanya yang benar keluar daripada hati yang suci dan bersih dan diucapkan dengan cara sehingga tepat mengenai sasaran yang mereka tuju, di mana panggilan mereka itu boleh sampai mengetuk kepada pintu akal dan juga hati mereka. Dari segi bahan pula, komunikasi Islam harus memaklumkan atau menyampaikan kebenaran, fakta yang betul, perkara yang benar sahaja, dan mereka juga mestilah jujur, tidak berbohong ataupun mereka memanipulasikan fakta yang mereka ada. Daripada segi redaksi pula, komunikasi Islam haruslah menggunakan kata-kata yang baik dan juga benar mahupun baku, di mana bahasa mereka mestilah sesuai dengan bahasa yang sedang diguna pada zaman kini. Seterusnya adalah berkenaan dengan qalan balighah. Apakah itu qalan balighah? Ianya terbahagi kepada dua. Ianya terjadi apabila da'i ataupun komunikator tersebut menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat halayak yang berada di hadapan mereka. Yang kedua, qalan balighah ini terjadi apabila komunikator ataupun da'i tersebut menyentuh halayaknya pada hati dan otak mereka sekaligus. Jika kita teliti pengertian qalan balighah ini, dapat kita ungkapkan bahawa qalan balighah ini artinya menggunakan kata-kata yang berkesan, tepat pada sasaran, komunikatif, mudah difahami dan juga berterus terang, maksudnya straight to the point, di mana ianya tidak terbelit-belit, supaya komunikasi itu tepat pada sasaran yang mereka sasar, gaya bicara dan juga pesan yang mereka nak sampaikan tu sampai kepada pihak pendengar. Ianya mestilah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikasi itu dan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pihak pendengar ataupun pihak-pihak yang menonton program reality TV tersebut. Seterusnya ialah qalan karimah. Apakah qalan karimah? Qalan karimah ni harus digunakan khususnya saat kita berkomunikasi dengan kedua orang tua kita ataupun orang yang harus kita hormati. Qalan karimah ni merupakan kata-kata yang hormat, sopan, lemah lembut di hadapan mereka yang lebih tua ataupun mereka yang kita hormati. Dalam konteks kewartawanan dan juga penyiaran, qalan karimah ni bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar dan juga tidak kesat. Terdapat dalil yang menyebut tentang qalan karimah ini, iaitu yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan kamu janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka qalan karimah, iaitu ucapan yang mulia. Daripada surah Al-Isra ayat yang ke-23. Selain itu, etika yang dapat saya perolehi ialah qalan lainah, di mana pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak untuk didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Maksudnya tidak mengeraskan suara mereka seperti membentak, meninggikan suara. Seperti yang kita sedia maklum, sesiapa pun tidak suka apabila bercakap dengan orang-orang yang kasar. Rasulullah SAW selalu bertutur kata dengan lembut, hingga setiap kata yang beliau ucapkan itu sangatlah menyentuh hati kepada sesiapa pun yang mendengarnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksudkan layina ini ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang apalagi kasar. Dengan demikian, dalam komunikasi Islam ni semaksimal yang mungkin kita haruslah hindari kata-kata yang kasar dan juga suara ataupun intonasi yang bernada keras ataupun tinggi, kerana Allah melarang bersikap keras dan juga kasar dalam berdakwah, kerana kekerasan ini akan menyebabkan dakwah tersebut tidak akan berjaya
malah umat akan lebih menjauh daripada para pendakwah tersebut. Dalam berdoa pun Allah memerintahkan kita supaya kita ini memohon dengan lemah lembut. Etika yang terakhir ialah berdakwah dengan qaulan maisura, yang bermaksud mesej yang disampaikan itu mestilah bersederhana, mudah untuk difahami dan juga dapat difahami dengan secara spontan tanpa mereka perlu berfikir dua kali ataupun banyak kali. Terdapat dalil berkenaan dengan qaulan maisura ini, iaitu dan jika kamu berpaling daripada mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka dengan qaulan maisura, iaitu ucapan yang mudah. Surah Al-Isra ayat yang ke-28. Sekian daripada saya, itu sahaja pembentangan yang dapat saya terangkan. Pembentang yang seterusnya akan menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Syamak Bidin, nombor metrik 17 DIB 18F2004. Saya akan meneruskan pembentangan tentang perkara yang perlu dilakukan oleh program reality TV dalam berdakwah. Apabila bercerita tentang dakwah dan televisyen, perkara penting yang perlu diambil kira adalah sumbangan rancangan tersebut kepada kebaikan dan maslahah umat Islam. Ianya termasuk dengan berdakwah berkenaan hal ehwal Islam yang merangkumi segala akidah, ibadah, akhlak, muamalah, syariah dan pelbagai lagi. Perkara ini bukan sahaja mampu menarik umat Islam, malahan turut mengajak orang bukan Islam agar lebih mengenali keindahan Islam. Dalam kajian yang dilakukan oleh Zulkifli 2012, TV Al-Hijrah adalah salah satu stesen televisyen yang berani melakukan pembaruan dalam media penyiaran yang dibawa oleh stesen TV dengan mengikuti falsafah penyiaran Islam yang sebenar dan sekaligus mengangkat imej positif Islam ke seluruh pelosok dunia. Program TV Islam perlu lebih kreatif dan inovatif dan mampu menarik khayalan Islam dan bukan Islam menontonnya. Oleh itu demikian, pengendali TV Islam seharusnya mewujudkan misalnya siri kartun Islam, drama, sinetron, forum, kuliah dan sebagainya yang sesuai untuk tatapan golongan sasaran terutamanya kanak-kanak, remaja dan kalangan dewasa. Antara contoh program dakwah yang ada di rancangan TV iaitu dalam TV Al-Hijrah kita ada 30 minit bersama Ustaz Don yang menerangkan hukum tajwid Al-Quran, ibadah dan sirah nabawiyah dengan konsep yang santai dan mampu menarik segenap umur. Yang kedua iaitu Eja Halal yang menegakkan isu kepentingan halal haram dalam makanan, produk dan sebagainya di Malaysia ini berdasarkan fakta di dalam Al-Quran dan saintifik. Yang ketiga iaitu drama-drama yang mengikut syariah. Selain itu, drama-drama di TV Al-Hijrah juga dilihat mengikut syariah yang telah digariskan di dalam Islam dengan mengenakan pakaian pelakon yang menutup aurat, tiada sentuhan antara bukan muhrim dan sebagainya yang patut syariah. Terdapat juga rancangan lain di TV Al-Hijrah yang banyak menceritakan dan menjelaskan hal ehwal Islam sebagai agama yang indah dan benar. Selain itu juga kita ada rancangan televisyen TV 9 iaitu yang pertama Tanyalah Ustaz yang bertujuan untuk masyarakat Islam lebih berpengetahuan dalam hukum hakam dalam agama Islam. Yang kedua iaitu Jejak Rasul, iaitu dokumentari yang menyikap paparan legasi Muhammad SAW di Eropah Timur yang bersiaran sebanyak 30 episod dengan memaparkan kebangkitan Islam dengan menyelami budaya, kehidupan dan sejarah lampau penduduk Islam berketurunan Slavik, Tatar dan Kaukasus di Rusia dan Ukraine. Yang ketiga iaitu Al-Kuliah. Al-Kuliah membawakan kuliah-kuliah dari masjid bersama para tokoh-tokoh ustaz yang disenangi dan sentiasa mendapat permintaan dari penonton. Pelbagai tajuk berkaitan agama akan dikupas oleh mereka dengan santai sebagai santapan minda. Dan yang terakhir iaitu Astro Oasis. Seperti yang kita tahu, Astro Oasis juga adalah program TV yang berlandaskan syariah Islam. Yang pertama dalam program televisyen Astro Oasis iaitu Salam Muslim. Astro Oasis yang memasukkan rancangan dokumentari seperti Salam Muslim dapat menerangkan kepada penonton berkenaan kehidupan masyarakat Muslim di seluruh negara dan dapat dijadikan pengajaran dalam hidup mereka. Terdapat pelbagai lagi rancangan berbentuk Islamik yang disiarkan oleh stesen televisyen tempatan dalam menyahut tanggungjawab dakwah tentang kebenaran agama Islam kepada masyarakat.
Yang kedua ialah Indahnya Iman. Program seperti Indahnya Iman yang menampilkan selebriti mengalungkan seruan azan, zikir harian yang mendapat reaksi membanggakan daripada penonton, dan banyak lagi program lain yang mewarnai saluran berkenaan. Bukan mudah menghasilkan program agama, dan cabaran paling besar ialah menakis persepsi bahawa program agama tidak membosankan. Yang ketiga ialah tazkirah malam Jumaat. Tazkirah iaitu peringatan demi peringatan sangatlah dituntut, iaitu bagi mengingati perkara-perkara yang sudah diketahui tetapi sudah lupa atau lalai daripada mengamalkannya. Maka tazkirah ini bagi mencetuskan keinginan dan kesedaran untuk tidak berterusan meninggalkan sesuatu amalan atau ibadah. Islam merupakan agama fitrah yang sesuai untuk seluruh manusia, maka proses berdakwah ini perlu dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh, membabitkan rancangan yang berunsur pengenalan kepada Islam dan penerangan tentang apa itu Islam, bagaimana sebenarnya kehidupan umat Islam itu. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau suruhkan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sarah Tusuna binti Saidin. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Dalam meneliti arus yang serba moden ini, pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pengamal media Islam untuk mendakwah, untuk meluaskan dakwah mereka kepada penonton. Segala usaha stesen penubuhan televisyen telah dilakukan mengikut rancangan-rancangan yang mengikut syariat. Ini bermakna umat Islam amat menitik beratkan kebaikan kepada masyarakat. Tetapi dalam mereka melaksanakan satu pembaharuan kreativiti, pasti akan ada cabaran-cabaran tersendiri. Cabaran pertama yang perlu dihadapi adalah bagaimana mahu memastikan penerimaan positif daripada masyarakat Malaysia. Kita tahu masyarakat Malaysia ini mempunyai berbilang kaum, bangsa dan budaya terhadap rancangan Islam yang akan kita siarkan di televisyen. Ini tidak mustahil akan timbul satu isu di mana agama-agama lain juga mahukan satu stesen televisyen mengikut agama mereka masing-masing. Dan isu ini sebenarnya perlu ditangani dengan merangka dasar dan polisi komunikasi serta perlembagaan yang kita tahu di Malaysia agama Islam merupakan agama rasmi. Rancangan Islam ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kefahaman terhadap penonton. Cabaran yang kedua adalah mereka dilema antara Islam dan juga hiburan. Soal hiburan dalam Islam sebenarnya masih hangat diperkatakan. Terdapat pelbagai hujah yang menyokong dan menentang keadaan ini. Namun secara umumnya dalam Islam harus bagi kita melakukan satu hiburan. Tetapi jika kita berlebih-lebihan, hiburan itu akan jatuh kepada haram kerana tidak mengikut syariat Islam. Contohnya adalah seperti tidak menyimpang daripada ajaran agama Islam, tidak ada pencampuran antara lelaki dan perempuan, dan berpakaian mereka haruslah menutup aurat. Cabaran yang ketiga pula adalah pengamal media serta pendakwah perlu bersatu padu untuk memastikan rancangan televisyen yang disiarkan adalah mengikut syariat Islam. Hal ini kerana bagi mengelakkan agama kita, agama Islam dipersendakan oleh rancangan televisyen hanya untuk menarik rating semata-mata. Cabaran yang keempat ataupun cabaran yang terakhir adalah kreativiti dan kandungan. Rancangan televisyen ini terbatas kerana mengikut syariat Islam yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari contohnya bermula daripada pemilihan konsep, pelakon, skrip dan sebagainya. Berbeza daripada berbeza dengan rancangan hiburan yang lebih menarik hati penonton
dengan menaikkan rating yang tinggi berbanding rancangan agama Islam yang sedikit mendatar. Jika kita dapat mengatasi cabaran-cabaran yang ada, pasti rancangan Islamik dapat diteruskan di stesen televisyen dan mempunyai pelbagai rancangan yang menarik yang berkonsepkan dengan agama Islam. Kita seharusnya mengatasi cabaran itu dan perlu bersatu padu untuk mewujudkan satu platform di mana televisyen ini merupakan satu tempat di mana dapat memberi manfaat kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah binti Ruslan, nombor matrik 17 DIB 18F2031 sebagai pembentang terakhir. Saya akan menerangkan kesan program realiti televisyen sebagai medium dakwah terhadap penonton dan kesimpulan menyeluruh berkaitan topik yang kami bincangkan. Kita sedia maklum bahawa program realiti televisyen di Malaysia ini memberi kesan positif dan kesan negatif. Tetapi program realiti televisyen berunsurkan dakwah di Malaysia ini memberi banyak kesan positif. Saya akan membincangkan beberapa kesan positif ia terhadap penonton. Yang pertama ialah program realiti televisyen ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada. Sebagai contoh, rancangan televisyen seperti Qori Junior yang dapat membantu kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang cara-cara untuk membaca Al-Quran dengan betul, mengikut hukum tajwid dan bertaranum dengan baik. Ini amatlah bagus bagi penonton, terutamanya golongan kanak-kanak yang baru mengenal Al-Quran untuk mempelajari Al-Quran dengan lebih mendalam. Bukan itu sahaja, ia dapat mengisi masa penonton dengan perkara yang berfaedah kerana anak-anak zaman sekarang lebih tertarik dengan rancangan kartun dari negara barat yang berunsur tidak baik seperti melawan kata ibu bapa, bercakap perkataan kesat dan berkelakuan yang tidak baik. Kesan program realiti televisyen terhadap penonton yang kedua ialah penonton dapat mengetahui isu semasa menonton rancangan televisyen berunsur dakwah keagamaan seperti imam muda, pencetus umat, al-kuliah dan sebagainya. Ini kerana dalam program tersebut terdapat segmen soal jawab yang berkaitan dengan isu semasa yang melanda masyarakat. Sebagai contoh, masalah sosial, masalah kekeluargaan ataupun masalah-masalah seperti masalah LGBT yang melanda di negara kita. Oleh itu, secara tidak langsung, penonton yang melihat dapat mengetahui dan merungkai persoalan mengenai isu semasa tersebut. Tambahan pula, mereka turut menjemput tenaga pengajar yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu untuk memberikan jawapan yang lebih mantap mengenai persoalan yang diperolehi. Program ini adalah permulaan bagi penonton, terutamanya golongan muda, dalam usaha merealisasikan usaha dakwah. Hasilnya, penonton akan lebih yakin untuk berdakwah apabila berada di luar dan sentiasa mengetahui isu-isu semasa. Kesan program realiti televisyen terhadap penonton yang ketiga ialah dapat menerapkan nilai-nilai murni kepada penonton. Sebagai contoh, rancangan realiti yang memaparkan hubungan kekeluargaan antara ayah dan anak seperti The Return of Superman. Cerita ini mengajar bagaimana untuk mengeratkan hubungan seseorang ayah dan anak, di samping mengajar ayah itu sendiri bagaimana untuk membentuk dan mendidik anaknya. Terdapat juga program Survivor yang mendidik masyarakat untuk berdikari ketika berada dalam kesusahan. Seterusnya, program Imam Muda, Ustazah Pilihan, Solehah dan banyak lagi yang mendidik masyarakat mengenai kepentingan ilmu agama dalam kehidupan seharian dan bersikap berani serta proaktif dalam menangani sesuatu isu. Oleh itu, program realiti televisyen sebenarnya tidaklah meninggalkan persepsi yang negatif tetapi banyak yang positif. Jadi, rumusan saya bagi bahagian ini ialah program realiti televisyen memberikan banyak kesan-kesan positif yang boleh diterapkan dalam diri setiap penonton. Berikutnya, saya akan teruskan lagi kesimpulan keseluruhan berkaitan topik kami pada hari ini, keberkesanan program realiti televisyen sebagai medium dakwah di Malaysia.
Okey, secara kesimpulannya, kewujudan penyiaran Islam di Malaysia telah membawa satu sinar baharu kepada masyarakat di negara ini. Jika dilihat pada masa kini, dakwah perlu disampaikan kepada masyarakat melalui medium yang menarik dan cepat. Dakwah melalui televisyen adalah cara yang sangat berkesan kerana masyarakat lebih banyak menghabiskan masa untuk menonton televisyen. Sebagai contoh, siaran Al-Hijrah adalah salah satu stesen televisyen yang berani melakukan pembaharuan dalam media penyiaran yang mengikuti falsafah penyiaran Islam yang sebenar dan sekaligus mengangkat imej positif Islam. Kemunculan program-program yang berunsurkan agama dan program reality TV yang berunsurkan Islamik telah menjadikan stesen televisyen ini mendapat ranking tertinggi. Bukan itu sahaja, program reality televisyen juga memberi banyak kesan-kesan baik kepada penonton seperti yang telah saya bincangkan sebentar tadi. Oleh itu, saranan saya, program reality televisyen berunsur dakwah di Malaysia ini perlulah diperbanyakkan berbanding program reality televisyen yang berunsur hiburan. Akhir sekali, media penyiaran perlu memainkan peranan yang penting kepada masyarakat di Malaysia dalam menyampaikan dakwah dan juga sebagai medan sosial bagi mempercepatkan proses modernisasi. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.